Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, so anda bersama saya lagi, Vida Noh. Okey, Alhamdulillah dan terima kasih kepada anda yang masih menonton saya punya live dan juga kepada anda yang share kan video saya. So semoga kalau ada sharing yang bermanfaat tu sama-sama lah kita dapat manfaat. Okey. So hari ni saya tak ada mikrofon. Saya harap boleh dengar lah saya punya suara dengan jelasnya. Okey. Seri, suara saya jelas tak? Suara saya tak ada mikrofon ni. Boleh dengar dengan jelas? Okey. Okey, rasanya jelas lah kot. Okay, anyway, so bila kita cakap pasal bisnes, okay, macam ramai orang lah, kebanyakan orang yang saya ada approach untuk join buat bisnes, orang menolak dengan alasan tak ada modal, okay. So, memang betul lah. Okay, memang betul modal adalah satu benda yang sangat penting untuk mulakan bisnes. Sebab kalau you tak ada modal kan, tak ada duit untuk start the business, macam mana you nak start business kan? So memang modal tu adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Okay. Tetapi on top of modal, sebenarnya on top of modal ada satu benda lagi yang sangat penting sebelum kita mulakan bisnes, iaitu memilih business partner. Jarang orang nak memikirkan benda ni kan. Business partner yang mana kita nak pilih supaya kita punya business tu dia tidak tidak terstop di tengah jalan lah macam tu. Sebab memilih business partner ni dia sangat penting, sebabnya of course bila kita nak mulakan business, kita tentulah nak cari orang yang boleh dipercayai. Kan, macam kalau kita ada modal banyak mana pun, kalau kita punya business partner tu ialah orang yang tak boleh dipercaya, kan, tengah jalan, tengah berbisnes, tengah syok bisnes, tiba-tiba dia lari ke bawah kita punya modal. Okey, sebab itulah ramai orang yang macam dia kerugian kerana ditipu oleh business partner dia. Itu orang yang paling kita percayai. Dalam bisnes kita percaya pada business partner kita, kan. Jadi, tetapi kalau dia buat onar, kan, sebab kita tak tahu hati manusia macam mana. Kan, jadi okey, jadi sebab itulah kita ni bila dalam memilih business partner ni, kita kena macam kaji dululah sikit. Kaji dan macam worth ke tak kita nak melabur modal sebanyak tu dengan business partner kita tersebut. Okay. So, petang ni sebenarnya saya nak share kenapa saya memilih Syakli sebagai business partner saya. Sebab Syakli tu sebenarnya dia adalah kami yang ahli Syakli ataupun pengedar Syakli, kami adalah pengedar bebas. Kalau pengedar bebas tu maksudnya kami bukanlah bekerja untuk Syakli sebenarnya. Okay, tapi kami macam membina bisnes sendiri, tetapi kami partner dengan syarikat Syakli dan kami macam dia adalah sebagai kami punya supplier. Dia mensupply barang kepada kami. So, itulah sebenarnya dan kenapa Syakli adalah kami punya business partner dan kenapa saya memilih Syakli sebagai business partner. Sebelum nak laburkan modal yang banyak ke syarikat Syakli, kenapa pilih dia sebagai business partner? Okey, satu ialah sebab dia punya produk. Dia punya produk sendiri tu adalah produk yang bukan sahaja orang kata berkesan dengan respon-respon yang baik daripada pengguna, okey, tetapi juga produk Syakli ni dia dibuktikan dengan sains. Okey, setiap produk dia tu ada ujian klinikal dia. Okey, ujian klinikal. Okey, setiap produk tu sebelum dia dipasarkan, dia akan buat ujian klinikal dulu. In fact, masa Dr. Syakli dulu, Dr. Syakli founder kepada produk Syakli lah dan founder kepada bisnes Syakli. Okay, Dr. Syakli dulu, in fact dia cipta produk tu yang sekarang ni Vitally tu, itu multivitamin tu, dia buat dulu produk tu untuk for about beberapa puluh tahun. Barulah dia menubuhkan syarikat Syakli. So maksudnya syarikat tu sendiri tertubuh selepas
produk dia tu dah bagi manfaat kepada orang ramai. Kan, sebabnya tapi Dr. Shaklee menubuhkan syarikat Shaklee untuk memasarkan dia punya produk tu, sebabnya dia nak lebih ramai orang yang dapat manfaat daripada produk dia tu. Sebab kalau dia just untuk kegunaan orang di sekitar klinik dia tu, seorang di kawasan tu je lah yang dapat manfaat produk dia. Kan, orang di sekitar tu je lah yang lebih sihat lepas gunakan produk Shaklee. Tapi sekarang ni dia nak lebih ramai orang yang mendapat manfaat daripada produk dia. So sebab tu dah ditubuhkan syarikat Shaklee, yang mana memang daripada dulu lagi, sejak dia ditubuhkan tu, memang dia dijalankan secara network marketing. Memang tak pernah lagi ada produk Shaklee yang dijual di kedai macam tu lah, ataupun di farmasi. Sebab memang Dr. Shaklee sendiri yang nak plan macam dia punya orang cakap method of dia punya business tu adalah secara network marketing. Sebab dia nak sebab dia nak bantu orang untuk bina bisnes dengan modal yang rendah. Okey, cuba bayangkan kalau nak jual produk Shaklee ni kena jual dekat farmasi. Kan berapa banyak modal, berapa ratus ribu atau mungkin berapa juta kita perlukan untuk membina farmasi tu kan, untuk mendistributkan produk Shaklee. Berbanding dengan kalau dia secara network marketing macam ni, secara direct selling macam ni, so you tak perlukan modal yang banyak sebenarnya untuk membina bisnes. Okey. Itu yang pertama. Okey, jadi sebab tu di sini bila business partner you ialah satu syarikat yang dah kukuh. Okey, lepas tu Shaklee ni dia memang satu syarikat yang kukuh lah. Okey, sebab Shaklee dah muncul di dunia ni dah lebih 60 tahun. Okey. Dan juga di Malaysia dah 25 tahun lebih. So memang untuk risiko untuk rugi for the next 10 or 20 years or 30 years tu macam sangat tipis lah. Dan sebab satu lagi sebab produk ialah sebab syarikat Shaklee ni dia jual produk kesihatan. So bila produk kesihatan, orang sentiasa perlukan produk kesihatan sebab orang sentiasa nak sihat kan, dan dia adalah bukan produk yang ikut trend. Okey, sebab orang yang 10 tahun lepas pun nak sihat, orang yang sekarang pun nak sihat, yang for the next 10 years, for the next 20 years pun orang still nak sihat juga. So that's why bidang ni, bidang kesihatan ni dia akan sentiasa berkembang. Okey, sebab tu saya pilih Shaklee sebagai saya punya business partner. Okey, iaitu yang pertama lah sebabkan dia punya produk yang dijamin berkesan, yang ada ujian klinikal, dan juga produk yang tak ikut trend. So sentiasa ada permintaan. Okey. Dan yang seterusnya pasal Shaklee punya clinical study, actually Shaklee ada landmark study vitamin lah, pasal nutrition dan masalah nutrition, yang mana landmark study ni dibuat oleh seorang Profesor Emerita yang tak ada kaitan langsung pun dengan Shaklee. Okey, dia tak bekerja dengan Shaklee pun. Tetapi Prof Gladys Block ni, you all boleh google lah pasal study ni. Prof Gladys Block ni dia ada seorang epidemiologis. Epidemiologis tu dia macam orang yang mengkaji pasal penyakit di kawasan tu. Dia mengkaji kawasan penyakit berdasarkan tempat-tempat macam tu. Okey. So apa yang dia ni dah ada satu data yang mana membandingkan kesan-kesan vitamin. Okey, kesan-kesan vitamin lah. Saya tak tahulah brand apa semua tu. Tetapi macam ada satu masa tu di US, macam tiba-tiba banyak syarikat-syarikat vitamin kan. So dia ni pun macam, adakah syarikat-syarikat ni sebenarnya boleh membantu? Betul ke vitamin-vitamin yang diorang offer ni boleh membantu meningkatkan kesihatan ke, dan tak bahaya ke for the next, untuk jangka masa panjang. So that's why dia nak buat satu kajian. Tetapi hanya Shaklee yang berani untuk join the kajian tu lah. Okay, so sebab tu bila sudah habis kajian tu, memang terbukti yang produk Shaklee ni dia lebih apa orang kata ni,
meningkatkan kesihatan dan dia mengurangkan risiko penyakit. Okey, so sebab Shaklee je yang berani join the study. So sebab itulah ada nama Shaklee je. Yang brand-brand lain tu memang tak tahulah. Tapi yang mengejutkan ialah daripada study ni, mengejutkan tahap kesihatan orang yang tak makan apa-apa vitamin adalah lebih baik daripada makan vitamin jenama lain. So dalam arti kata lain, kalau you nak makan suplemen, you kena pilih Shaklee. Okay. So itu untuk produk lah. Okay, so yang seterusnya terjatuh pula. Sorry. Okay. Yang kedua daripada segi produk. Yang kedua adalah syarikat Shaklee ni adalah syarikat yang kukuh sebab dah bertapak di dunia ni lebih 60 tahun dah. Okay. So dan dia sentiasa berkembang. Bayangkan yang di Malaysia je, Malaysia je yang masa PKP baru ni, bisnes Shaklee berkembang sampai 300%. Sebab permintaannya sangat tinggi lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah saham syarikat Shaklee tersenarai dalam Bursa Saham Tokyo. Yang mana Bursa Saham Tokyo tu ialah satu bursa saham yang sangat strict. Okey, memang diorang akan audit, ada apa-apa semualah. Saya pun tak faham sangat pasal bursa saham ni. Tapi yang saya tahu dia tersenarai dalam Bursa Saham Tokyo, yang mana bila tersenarai dalam bursa saham tu, bermaksud you punya kewangan syarikat you adalah kukuh. Macam tu. Okey, yang ketiga adalah syarikat Shaklee ni tak pernah fail pun bayar commission ataupun bayar bonus kepada dia punya distributor. Okey, in fact Shaklee adalah antara syarikat yang bayar distributor dia yang paling banyak. Sebab Shaklee ni dia punya dia punya duit tu sangat kurang untuk buat iklan. Sebab itulah kita actually jarang nampak lah kan Shaklee dekat TV ke, Shaklee dekat macam billboard ke. Baru-baru ni dia ada baru start buat billboard vitamin C. Kalau you perasan, baru start buat billboard vitamin C. Jadi selama ni duit Shaklee tu dia orang lagi rela untuk habiskan untuk bagi bonus kepada distributor, dan juga untuk R&D ataupun penyelidikan dia punya produk-produk untuk buat produk baru. Okey, Shaklee ni kan untuk buat produk baru diorang punya bahan mentah tu, itu pun diorang akan buat kajian dan pastikan betul-betul bahan mentah tu bebas daripada walaupun sikit pun racun macam racun rumpai ke, racun serangga ke, dan pastikan memang betul-betul bebas. Okey. Sebab tu kalau mengikut Pharmacopedia, kalau kita nak bagi title organik tu macam cukup lah you test 3 kali kepada bahan mentah tu. Tapi Shaklee buat sampai 300 kali untuk pastikan yang bahan mentah dia tu betul-betul bebas daripada bahan kimia yang berbahaya ni. Okey. Okay, so saya rasa sampai situ sajalah. Okay, sharing saya petang ni. Kenapa on top of modal, yang paling penting you kena pilih adalah siapa you punya business partner. Dan jangan salah pilih business partner. Sebabnya ramai orang rugi kerana ditipu oleh orang yang paling dia percayai. Okay, so kita jumpa lagi insyaAllah. Semoga all dapat manfaat lah daripada saya share petang ni. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.